Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu tahun 2. Tajuk hari ini menjaga adab di perpustakaan. Kita nak fokuskan hari ini topik kata ganda. Tata bahasa, topik kata ganda. Standard kandungan 5.2 memahami dan menggunakan pembentukan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran 5.2.3 memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata ganda mengikut konteks. Objektif pembelajaran diharapkan pada akhir pembelajaran hari ini murid-murid dapat memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata ganda mengikut konteks. Baiklah, rujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 2, jilid 2, muka surat 73. Muka surat 73. Topik hari ini menjaga adab di perpustakaan. Yang kita nak fokus hari ini ialah topik kata bahasa, iaitu kata ganda. Sebelum kita tengok apa itu kata ganda, sebelum kita mencari dan mengenal pasti kata ganda dalam petikan ini, mari kita lihat dulu apa yang dikatakan ataupun apa maksud kata ganda. Okay, kata ganda ni sebenarnya dia ada 3 jenis. Kata ganda penuh, kata ganda separa dan kata ganda berentak. Ini contoh yang pertama, kata ganda penuh. Dia menggandakan keseluruhan kata dasar dan diletakkan tanda sempang. Contohnya gambar-gambar, cantik-cantik, tokoh-tokoh, buku-buku. Ini contoh kata ganda. Okay. Contoh lain, murid-murid, meja-meja, gelak-gelak, panjang-panjang. Ini semua dikatakan kata ganda penuh sebab dia gandakan sepenuhnya perkataan itu. Anak-anak, jerit-jerit. Dia gandakan perkataan itu penuh. Okay. Sekarang kita nak lihat pula kata ganda jenis kedua, kata ganda separuh. Tadi kata ganda penuh sebab dia gandakan penuh perkataan tu dan dia letak tanda sempang. Tapi kalau separuh tak ada tanda sempang. Tak ada tanda sempang. Dia ganda separuh saja, separuh sahaja. Berpohon, kekuda, berpondok, lelaba, berpatung, sesiku. Ini contoh kata ganda separuh. Okey, ini pun kata ganda separa tapi dia ada imbuhan. Contohnya bantu-membantu, bermain-main, menjerit-jerit. Nampak ada imbuhan mem, imbuhan ber, imbuhan men. Ini pun kata ganda separa juga. Okey, sebab dia gandakan separa yang ada imbuhan. Dia tak gandakan membantu-membantu. Dia gandakan satu saja imbuhan mem. Bermain-main. Dia tak gandakan bermain-bermain. Bukan, ini separa. Sebab dia ganda separuh saja. Dia gandakan satu sahaja men ni. Okey, barang-barangan, wangi-wangian, tumbuh-tumbuhan, kemerah-merahan, bertolak-tolakan, kebodoh-bodohan. Di sini ada kesalahan ejaan sikit. Wangi-wangian. Kesalahan ejaan di sini. Wangi-wangian. Kata ganda berentak, berirama ataupun berrima. Ini jenis yang ketiga. Kata ganda berentak, berrima ataupun berirama. Okey, contohnya kata ganda ni adalah perkataan yang ditambah mengalami perubahan bunyi. Huru-hara, dia bunyi lain sikit. Huru-hara, kering kontang, kuih muih, mundar mandir, gunung ganang, pindah randa, bukit bukau. Okey, ini contoh kata ganda berentak. Sekarang kembali kepada buku kita, jilid 2, halaman 73. Kita akan baca cerita ini dan kemudian kita akan menceritakan semula gambar ini dengan menggunakan kata ganda. Okey, maknanya perkataan berwarna merah ini, perkataan dalam kotak merah ini terang, burung, gunung, rama-rama, bisik, rak, murid, warna. Kita nak gandakan. Sama ada nak ganda penuh, nak ganda separa ataupun nak ganda berirama. Kita akan cuba menggandakan perkataan ini menjadikan dia sebuah cerita. Okay.
Adakah kamu sudah bersedia? Jom. Menjaga adab di perpustakaan. Alice dan rakan-rakannya ke perpustakaan untuk mengulang kaji mata pelajaran Bahasa Melayu. Keadaan di dalam perpustakaan itu sunyi sepi. Semua murid tekun membaca buku. Mereka tidak berbual-bual walaupun tiada guru di situ. Cikgu dah bacakan sedikit perenggan tentang suasana dalam perpustakaan. Okay, baiklah, kita akan lihat pula gambar bawah ini. Kita akan menceritakan gambar bawah ini. Sebelum kita ceritakan, mari kita cuba dulu gandakan perkataan ini. Perkataan pertama, terang. Suasana dalam perpustakaan ini terang benderang. Sebab apa? Sebab ada lampu. Jadi kita gandakan terang benderang. Suasana terang benderang sebab banyak lampu. Kalau gelap, tak boleh baca buku. Jadi perlulah suasana dalam perpustakaan ini mesti ada terang benderang. Okay. Burung. Okay. Di sudut dewan ini ataupun di sudut perpustakaan ini ada gambar ataupun mural. Ada gambar ataupun mural. Ada gambar burung-burung. Ada gambar burung-burung. Kemudian ada dalam gambar ini juga terdapat gunung ganang. Cantik. Ada gunung ganang. Dan kita dapat lihat ada taman bunga di situ. Ada rama-rama. Rama-rama. Baiklah. Sekarang kita lihat pula rok. Ada lebih daripada satu rok. Jadi kita gandakan dia menjadi rok-rok. Rok-rok. Okey, warna. Warna. Apa yang warna di situ? Buku. Buku dia berwarna-warni. Buku berwarna-warni. Kemudian kita dapat lihat ada murid-murid. Ramai murid. Murid-murid membaca buku. Murid-murid membaca buku dalam perpustakaan. Kemudian ada perkataan bisik. Kita gandakan dia menjadi berbisik-bisik. Cuba tengok. Siapa yang berbisik-bisik? Seha. Seha berbisik-bisik kepada Meme. Kenapa dia berbisik? Sebab dalam perpustakaan tak boleh bercakap. Kena senyap. Tak boleh cakap kuat. Jadi dia berbisik-bisik kepada Meme. Baiklah. Ini adalah contoh. Contoh kata ganda yang dapat kita buat. Yang dapat kita temui dalam gambar di bawah. Sekarang berdasarkan kata ganda ini, kita akan cuba membina ayat ataupun menceritakan semula suasana dalam perpustakaan. Okey, Okey, di sini. Kita lihat. Suasana di dalam perpustakaan itu terang benderang. Suasana di dalam perpustakaan itu terang benderang. Cantik sekali lukisan pemandangan gunung ganang pada dinding. Burung-burung terbang di awan biru. Rama-rama pula hinggap pada bunga-bunga yang sedang mekar. Ini contoh bagaimana kita nak menceritakan semula, nak menulis semula tentang situasi dalam perpustakaan. Kita sambung. Buku-buku yang berwarna-warni pula disusun dengan kemasnya di atas rok-rok di tepi dinding. Alice berbisik-bisik sesuatu ke telinga Meme. Dia tidak mahu mengganggu murid-murid lain yang sedang mengulang kaji pelajaran. Jadi anak-anak, kita dah berjaya mengenal pasti ataupun menulis kata ganda dalam yang terdapat dalam gambar ini. Kemudian, kita juga telah berjaya menceritakan semula atau menulis semula situasi menggunakan perkataan ataupun kata ganda ini. Cikgu harapkan kamu dapat menulis semula cerita ini dalam buku latihan kamu. Kamu tulis semula cerita ini dalam buku latihan kamu. Baiklah, jumpa lagi anak-anak. Terima kasih. Bye.